angkat turun, jangan angkat turun. Aminah, you tengok bunga. Okay, go. Akak, ni hao. Saya... 为什么呢？ Ya, saya datang nak tanya harga bunga. yang mana? Yang mana? Bunga yang... Ni. Akak terus merah muka akak ni. Ya, sebab sekarang ni saya berada di kedai bunga di Chinatown ataupun di Petaling Street, Jalan Petaling, yang memang sangat-sangat terkenal dengan banyak kedai bunga dekat sini. Jadi, kenapa Haziq dekat kedai bunga minggu ni? Sebab kita nak tengok persediaan untuk Tahun Baru Cina yang bakal tiba minggu hadapan. Jadi, pada anda semua yang mana nak cari bunga, nak tahu bunga apa yang Haziq akan tengok, kena terus bersama dengan Haziq sebab kawan Haziq pun akan ada di sini. Siapa yang teman Haziq, siapa yang ada dekat kawasan lain, lokasi lain yang ada di sini, anda kena terus kekal bersama Malaysia hari ini. Akak, nak tanya, bunga... Jom berhujung minggu di MHI Sabtu 14 Januari. Berjalan-jalan di Jalan Petaling atau dikenali juga sebagai Chinatown bagi melihat kesibukan persiapan sempena kedatangan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Dan juga ketahui sejarah di sebalik penubuhan Chinatown oleh masyarakat Cina satu ketika dahulu. Yang pertama setia. Selain itu, berhibur bersama penyanyi Adilia Hilda dengan lagu terbarunya 7 Perkara. Apa kisah 7 perkara itu? Jom saksikan bersama kami. Perbuatkanku bahagia. Assalamualaikum semua, selamat pagi Malaysia hari ini. Wah, saya rasa macam nak menyanyi kiri dan ke kanan sebab rasa kosong studio ni. Tetapi saya tak rasa sunyi sebab saya tahu anda semua menemani saya. Ya, hari ini hari Sabtu, hari Minggu yang saya rasa cukup ceria kepada anda semua. Tak kisah apa sahaja perancangan anda untuk hari ini. Yang penting, selama 1 jam ni kena bersama dengan kami. Sebab kalau anda tengok dari mula tadi, rakan saya Haziq katanya ada bersama lagi seorang pengacara berada di Chinatown. Kalau bercerita tentang Chinatown, Dayah lah. Kalau Dayah sendiri, saya punya memori kat sana. Nombor 1, mesti makan buah berangan. Kedua, mesti cari juga bunga-bunga yang fresh. Kalau orang tak bagi kita, tak apa. Kita beli untuk diri sendiri. Lepas tu, buah-buahan pun banyak juga yang segar-segar dekat situ. Dan tentunya, kalau Chinatown, orang mesti akan ingat, nak membeli belah. Turis paling suka dekat situ. Betul. Jadi mungkin anda tak pernah pergi lagi. Lepas tengok hari ini, mungkin rasa macam, bolehlah nanti nak melawat Chinatown. Ialah sebab kita persediaan nak sambutan Hari Raya Cina. Pastinya ini adalah menjadi satu tempat tumpuan untuk semua pergi. Ya, sekarang ni Dayah nak kongsi sedikit lah ya. Mungkin anda ada yang nak rancang perjalanan. Apa cerita hari ini? Bagaimana cuacanya? Okey, kalau saya boleh kongsikan sedikit sahaja, di mana Haziq kan ada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, alhamdulillah, hari ini dijangka cerah. Sama juga kalau kita di Kuching, Kota Kinabalu, di Labuan, saya kongsikan sedikit sahaja kepada anda. Di mana kalau kita lihat ada hari yang paginya cerah, petang mungkin sedikit mendung dan hujan seperti di Labuan dan kita ke sini sedikit, kita ke sinilah. Okey. Saya ingin kongsikan hujan berterusan di mana tiada amaran hujan lebat berterusan. Alhamdulillah. Jadi kalau ikutkan cuaca baik-baik sahaja dan seterusnya kalau bukan cerita pasal cuaca, nak cerita pasal travelling. Untuk anda yang gemar untuk pergi berjalan-jalan ke luar negara. Lihat ini adalah satu berita yang saya rasa rakyat Malaysia suka ya. Malaysian passport ranks at 14th most powerful in the world. Katanya Jepun sebenarnya yang nombor 1, diikuti dengan Singapura, South Korea tempat kedua. Kenapa agaknya most powerful ni? Mesti tertanya kan? Sebab kalau kita dapat tahu kan selepas pandemik, border dibuka secara perlahan berperingkat dan Malaysia antara yang membuka banyak lokasi iaitu 179 location around the globe. Jadi saya nak tanyalah, anda ada rancang perjalanan tak nak pergi mana tahun ni? Mungkin ada bucket list ke negara mana kan, nak bawa anak-anak dan sebagainya. Saya ada, tapi tak apa. Itu mungkin dalam satu episod Malaysia hari ini saya akan kongsikan. Baik. Okey, satu lagi saya nak pesan kepada semua. Kalau ada yang nak keluar rumah, jangan tinggalkan Malaysia hari ini. Anda boleh saksikan kami di Facebook Live MHI. Komen dengan Dayah, cerita sikit. Pernah pergi ke Chinatown? Beli apa di sana? Sekarang ni saya tak nak buang masa.
Saya dengar kawan saya, Haziq dekat sana pun dah tak sabar dah nak kongsi apa tu. Ada beli bunga ke bawa ke studio bagi saya? Haziq, di manakah anda Haziq? Buat apa tu? Silakan. Kongsi Fa Chai Hong Pao Na Lai. Ya, minta pau lai minta ampau. Sebab kita sekarang ni persediaan untuk tahun baru Cina. Meriahnya dekat Petaling Street ni di Chinatown ni, ramai orang datang untuk beli bunga. Antaranya bunga yang popular yang Aziz tanya dengan owner kedai tadi ni. Nampak ni Lucky Bamboo. Lucky Bamboo yang menjadi pilihan ramai untuk dijadikan bunga ataupun hadiah kepada tuan rumah lah kalau kita nak bagi hadiah ni kan. Jadi antaranya adalah ni, kat sini dia tulis Bamboo Tree Tire. Tapi uncle tu cakap tadi nama dia sebenarnya Lucky Bamboo. That's why lah Haziq, banyak benda yang Haziq nak borak dengan Uncle Lai Kum Tong, merupakan owner kedai ni. Good morning Uncle. Morning. Yeah. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Okay Uncle, tadi Uncle cakap bunga yang selalu menjadi pilihan kaum Cina lah suatu tahun baru Cina adalah ini Lucky Bamboo. Kenapa Uncle? Ini kalau kedai ka rumah ka ong sikit lah ni. Ini Lucky Bamboo. Dia tingkat naik lah. Dia tingkat naik ni macam. Dia ada maksud ke makin tinggi makin ong ke? Tinggi 8 tinggi ke 8 macam pelan-pelan naik lah. Oh, benda ni akan naik. Ong lah ni. Oh, makin lama makin ong, makin tinggi dia kata. Ni macam 5 tingkat lah. Ada 8 tingkat semua ada. Busamnya lagi ada. Ini 8 tingkat tanam ada. Okey, Uncle, selain daripada Lucky Bamboo, apa lagi bunga yang famous? Ini Pusi Bilu. Ini Gardenau. Cina cakap dia ada rumah busamnya, ada itu emasnya rumah lah. Okey. Ini macam lah. Okey, kalau tengok harga dia dah tulis kat sini terus. Saya tengok kat sini macam ini RM23. Ni kira murah lah Uncle cakap. Kira tahun murah lah. Ini pasal ini tahun China masuk dia transport ke kontainer semua naik 30%. Ini kapal semua naik 30%. Walaupun naik 30% tapi kat sini Uncle jual masih murah. Ikutlah. Ikutlah. Yeah. Dia 30% berapa kira tahun ni harga lah. Yes, okey. Ini antara bunga-bunganya. Jadi Uncle, kalau kita tengok bunga-bunga lain lagi Uncle yang orang suka beli, yang popular waktu tahun baru Cina apa Uncle? Nama satu ini ini Bamboo. Ini bunga apa ke? Ini bambu jugalah. Bamboo. Okey, ni kan tengok kalau anda tengok ni adalah bambu yang ini bukan macam tadi. Yang tadi tu dia siap ada pasu dia. Ini tak ada rumah ong mia ni. Ini. Okey, apa maksud Uncle? Mungkin Uncle boleh cerita apa kenapa Pusing masuk. Nasib. Kena nasib. Diikut. kalau berpusing nasib pusing masuk lagi tu. Masuk ya, ni ong mia. Okey. Kebanyakannya mereka beli orang kata untuk ong lah Uncle. Ya. Ni nasib ong ah. Dia pusing. Nasib tak baik dia pusing boleh baik mia mari dah. Okey, kita dah dengar dah apa kata Uncle Lai. Jom kita tanya pula pengunjung kat sini. Kenapa memilih bunga untuk tahun baru Cina? Okey, jom. Bunga budak tua satu tahun ada Cina mau bunga mia. Raya sampai. Raya. Mestilah raya kan. Okey Uncle, kejap saya nak jumpa aunty ni kejap Akak. Good morning. Good morning. Akak nama siapa? Meng. Akak Meng. Okey, Akak Meng. Saya datang tadi saya nampak tahu akak pergi kat semua bunga. Akak nak pilih bunga. Raya Cina mah. Okey, kenapa tahun baru Cina orang pilih bunga Akak? Ini dia nasib. Melayu saya selalu lupa lah. Ong lah, ong. Ong. Bunga ialah ong, ya. Okey, akak datang ni nak beli bunga apa? Boleh tunjuk sikit lah akak punya bunga pilihan. Akak punya pilihan. Yang penting bunga ni. Okey, jom. Tengok, Uncle suruh bagi tahu ni. Bunga apa yang nak kena beli? Sebab kat sini banyak betul pilihan bunga. Dalam tu ada lagi tau. Tengok tu kat dalam. Yang ini pun Cina cakap pau kau seng Apa maksud dia? Ngangau Kok Fa Kok Fa. Kok Fa mana Kok Fa? Kita ada Kok Fa. Yang mana Kok Fa? Itu. Yang itu kenapa? Itu sebab cantik ke apa Kak? Ada satu Four season mia ni. 4块一
Ya, dan dengan membeli bunga ini tandanya adalah musim bunga dah tiba. Kan? That's why dah. Ini bunga ni ada 4 season lah. Mulai sunflower hot. Sunflower pun ada. Ini tahu pintu depan. Satu lagi, ini yang saya selalu nampak. Ni kalau tahun baru Cina akan banyak lah limau kan. Ni citrus, lemon. Yang penting. Ni paling penting Ya, ini paling penting. Ya, kalau macam tu kita beli ni 3 pasu. 3 pasu. Okey, so sebenarnya banyak tau kedai bunga dekat Chinatown ni. Dekat bahagian sana, bahagian belakang sana pun ada kedai bunga juga. Jom sini. Tengok, Uncle cakap datang terus pergi sini saja. Okey, jadi kita juga ada Rina yang akan bersama dengan anda kejap saja lagi. Nak cerita juga lagi pasal kemeriahan persediaan Tahun Baru Cina. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Uncle, nak beli bunga, Uncle? Saya nak beli 4. Terima kasih kerana memilih kami di Malaysia Hari Ini pagi ini untuk menceriakan hari anda. Saya nak tanyalah penonton di rumah semua, dah sarapan ke belum? Bukan apa. Sebab katanya hari ini dalam Malaysia Hari Ini dah pergi Chinatown tu ada juga makan-makan. Amboi, makan-makan tinggalkan saya seorang kat studio. Tapi tak apa. Sebenarnya bercakap tentang Chinatown, dah ada kongsikan memori Dayah iaitu air mata kucing. Saya lupa satu lagi. Buah berangan. Memang sedap. Kalau lalu je Jalan Petaling tu mesti dah bau dah. Jadi kepada anda yang tak pernah sampai ataupun dah lama tak pergi, kita nak kongsikan trivia ni. Fakta-fakta menarik tentang Chinatown. Apa kata kita saksikan bersama? Jom. Jalan Petaling begitu sinonim dengan kepelbagaian ragam dan hiruk-pikuk hutan konkrit. Jalan ini juga tersenarai sebagai antara lokasi utama tatkala berkunjung ke Kuala Lumpur. Berikut adalah fakta menarik mengenai Chinatown, kawasan yang kini turut menjadi fokus pelancong dalam dan luar negeri. Jalan Petaling atau dikelar Chinatown ini dikatakan sudah wujud lebih seabad dahulu dan dibangunkan oleh kaum Cina. Kawasan ini juga adalah penempatan dan pusat ekonomi masyarakat Cina di ibu kota pada ketika itu. Menurut sejarah, 5 kapitan Cina berperanan penting memajukan persekitaran kawasan Jalan Petaling sehingga menjadi nadi utama aktiviti perniagaan di Kuala Lumpur. Mereka ialah Kapitan Hiu Siu, Kapitan Liu Ngim Kong, Kapitan Yap Ah Loi, Kapitan Yap Ah Shak dan Kapitan Kuang Seng. Pada masa dahulu, Chinatown hanya ada 2 jalan penting iaitu Petaling dan High Street. Disebabkan kepesatan pembangunan di situ, kini beberapa jalan turut merangkumi di kawasan sekitarnya seperti Jalan Tun H.S. Lee, Jalan Cheng Lock, Jalan Hang Lekir, Jalan Hang Kasturi, Jalan Panggung dan Jalan Balai Polis. Ini dia salah satu tempat yang sentiasa menjadi tumpuan masyarakat Tionghoa untuk melakukan persiapan bagi Tahun Baharu Cina. Kalau tadi Haziq sebenarnya dah saksikan bersama dengan anda tentang suasana di kedai bunga segar. Ini saya bawa di salah satu lokasi yang turut juga meriah dengan kunjungan masyarakat Tionghoa untuk membeli belah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau Haziq tadi sibuk-sibuk kan nak tahu apakah bunga yang membawa tuah dan sebagainya, saya nak kongsikan anda tentang sejarah Jalan Petaling. Sebenarnya saya berada di Jalan Panggung. Ia merupakan jalan berkesinambungan dengan Jalan Petaling juga, dan kalau nak diikutkan ada pelbagai pandangan dan juga pendapat tentang sejarah Jalan Petaling itu sendiri. Ada yang mengatakan ia nama sebuah bukit. Nak tahu kat mana bukit itu berada? Sebenarnya bukit yang dimaksudkan adalah Bukit Petaling ni berada di kedudukan KL 118. Itulah asal Bukit Petaling
petaling kalau kita nak tahu tentang sejarah Jalan Petaling ini. Namun ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Jalan Petaling ini berasal daripada nama sebuah buku. Banyak pandangan yang ada berkenaan dengan sejarah ataupun asal-usul nama Jalan Petaling ataupun Petaling Street ini. Kita nak ikuti banyak sebenarnya kisah di sebalik Jalan Petaling ini dan pastinya juga ramai yang tahu bahawa ianya adalah sebagai pusat perniagaan utama dalam kalangan masyarakat Cina dan ianya diasaskan oleh 5 kapitan Cina yang utama termasuk Kapitan Yap Ah Loy, Kapitan Kuan Seng dan Kapitan Ah Choi. Sebenarnya kalau kita lihatkan kepada sejarah ini pasti ramai yang nak tahu lebih lanjut kan. Jangan risau. Hari ini saya bawa kawan Haziq. Ini kawan saya Dennis. Hai Dennis, apa khabar? Khabar baik. Okey Dennis, tadi saya sempatlah kongsikan tentang nama asal-usul Jalan Petaling ini. Kalau kita lihat sebenarnya Jalan Petaling ini ada pelbagai pandangan kan. Ada yang kata dia nama sebuah bukit. Ada juga yang kata nama sebuah buku. Jadi yang mana satu asal-usul sejarah nama Petaling ni? Okey. Ya. Jadi penamaan Jalan Petaling berkait rapat dengan sejarah Lombong Bijik Timah di Kuala Lumpur. Kenapa? Sebab Jalan Petaling dia berfungsi sebagai satu penghubung untuk pergi ke Lombong Petaling. Ya. Dan tempat tu ada satu kampung dinamakan Kampung Petaling. Jadi penamaan yang petaling, perkataan petaling itu berasal daripada sebuah pokok. Sebuah pokok, bukan sebuah buku. Bukan buku. Ya. Ya. Okey, itu dah kita faham dan apa yang diperjelas oleh Dennis tadi sebenarnya berasal daripada penempatan dan juga nama pokok itu sendiri, pokok petaling. Jadi wujudlah Petaling Street ataupun Jalan Petaling ini. Kalau kita lihat di Bandaraya Kuala Lumpur ni kan Dennis, ianya memang cukup terkenal sebagai sebuah Chinatown Kuala Lumpur. Mungkin boleh ceritakan sikit lah. Tadi saya ada sebut tentang beberapa kapitan Cina yang sebenarnya berusaha untuk membangunkan Jalan Petaling ini menjadi pusat perniagaan yang terkemuka. Jadi sehubungan dengan industri yang ada di Kuala Lumpur, Lombong Bijik Timah, penamaan Jalan Petaling bagi orang Cina kami suka panggil dia sebagai Ci Chong Kai. Apakah maksud Ci Chong Kai? Dia sebenarnya sebuah kilang ubi kayu, pemprosesan ubi kayu yang owned by Yap Ah Loy. Ya, jadi kami boleh dapat lebih banyak lagi tentang sejarah Kuala Lumpur melalui penamaan jalan raya dan juga penamaan jalan raya daripada yang bukan official. Dan kalau kita lihat sememangnya berdekatan dengan Jalan Petaling ni juga menghubungkan jalan-jalan lain, jalan-jalan utama. Contohnya kita berada di Jalan Panggung kan, salah satu jalan juga yang penting juga. Mungkin boleh cerita sikit lah kalau kita saksikan bangunan-bangunannya kan. Memang cukup bersejarah, apatah lagi nama-nama jalan yang ada di sini kan. Dari segi sejarah bangunan-bangunan dan juga jalan ini bagaimana? Jadi Jalan Panggung dulu pada asalnya dia dipanggil sebagai Station Street. Jadi mengapa station? Sorry, saya sudah salah. Okay, Jalan Panggung pada asalnya dipanggil sebagai Theatre Street. Jadi teater ini terletak di hujung jalan kami, di mana teater ini ditubuhkan oleh seorang macam entrepreneur namanya Chu Yok. Dan panggung ini merupakan sebuah tempat yang mereka adakan persembahan opera dan juga bangsawan. Ya, dan tetapi teater itu sudah tak ada lagi. Lepas tu mereka bina lagi satu sinema. Sinema tu namanya Madras Cinema. Tapi itu juga sudah dimusnah sebab ada satu kebakaran. Dan mungkin saya boleh ceritakan tentang jalan ini. Dekat hujung jalan sebelah ini ada juga sebuah pejabat pos. Dan pejabat pos ini ditubuhkan agak awal 20 abad, lebih kurang 1912, yang telah beri orang fasiliti untuk setempat ini. Dan apa yang menarik adalah dia terletak bersebelahan dengan Central Police Station.
banyak sebenarnya hari ini kita dapat mendalami sejarah Jalan Petaling tu sendiri. Kalau bagi Dennis lah kan, maklumlah tinggal lebih kurang seminggu sahaja lagi masyarakat Tionghoa akan meraihkan Tahun Baru Cina. Awak dah berada dekat sini pagi ni bersama dengan saya ni. Agak-agak nak buat persiapan ni, nak membeli barang? Memang nak beli barang. Jadi mak saya sudah panggil saya untuk beli barang hiasan untuk pintu, untuk dinding, semua. Nak buat meriah-meriah sekali lah. Baru ada itu untuk celebrate. Baru semangat kan nak sambut Tahun Baharu Cina. Tak apa, sekejap lagi saya akan teman Dennis. Boleh. Kita nak jalan-jalan dulu. Sepanjang di Jalan Panggung ni ada banyak lagi kemeriahan kedai-kedai yang ada. Sekejap lagi kita nak bawakan kepada anda sesuatu yang cukup istimewa. Okey, kami nak kongsikan ini berkenaan dengan satu lagi jalan yang ada di sini, iaitu Kwai Chai Hong, mengenai restorasinya. Apa yang menarik? Anda saksikan VT ini. Di sebalik kesibukan Bandaraya Kuala Lumpur, ada sebuah lorong tersembunyi yang mempunyai 1001 sejarah di sebaliknya. Dikenali sebagai Kwai Chai Hong yang membawa maksud lorong syaitan kecil oleh penduduk tempatan suatu ketika dahulu. Namun kini lorong gelap ini dipenuhi dengan senyum tawa daripada pelbagai lapisan masyarakat dan bangsa. Bertempat di antara kawasan Jalan Petaling dan Lorong Panggung Kuala Lumpur, sebuah laman kecil yang terlindung di sebalik beberapa buah kedai itu diibaratkan sebagai kapsul masa yang menggambarkan memori silam keharmonian penduduk pada ketika itu. Menurut pengusaha Kwai Chai Hong, Zin Chang, 46 tahun, dia bersama 4 lagi rakannya mengambil keputusan untuk memberi nafas baru terhadap lorong itu dengan memperkenalkan adat dan budaya tradisional kaum Cina yang semakin pudar dalam kalangan masyarakat. So this place is not so safe in the past also. Dia bukannya sangat, because at night memang tak ada orang, so ramailah yang datang sini. Memang the things they do is not exactly the things that they will do with open people lah. So when Kwai Chai Hong came and changed this place around, then lagi banyak kedai buka, lagi banyak shops opening, lagi banyak F&B. Now you can see it's people coming to enjoy the space. So it's totally changed the space from a very dirty, dilapidated. Memang it's very awful lah in the past. So all the places it was in the past looking like that, it took about 6 months to convert to what you see today. So cabaran tu at the start, aside from ramai tak ada confident, ramai rasa macam this one will fail, also would be the community around. So when the community around saw what we do, lepas dia sudah jadi popular, lepas dia sudah ramai sudah datangkan, traffic sudah increase, they start seeing that actually the economy sini sudah tingkat. So then everybody starts appreciating, this is really good project. But at the start, I think a lot of people didn't see, dia tak faham lah kenapa dia nak buat benda macam ni lah. Selain itu, lokasi bersejarah ini juga dihiasi dengan gemerlapan cahaya tanglong dan pelbagai replika, sekaligus menjadikan lokasi ini sesuai untuk merakam swafoto. Bagi pengunjung yang pertama kali menjejakkan kaki di sini, keterujaan pasti dirasai dengan dekorasi yang dibawakan di kawasan kecil ini. Saya datang dari Teluk Intan. Saya tengok ada decoration di Facebook, social media. So saya datang untuk tangkap gambar sama dengan my friend. Kerana itu bunga-bunga dan the lantern so beautiful. Ada itu CNY view. Kerana CNY ialah 2 minggu lebih kurang 2 minggu. So kami datang tangkap itu gambar untuk our posting. Saya ialah itu content creator, so I need the beautiful picture. So this is the place which is the attractive for us to take the amazing picture, photo and video. Okay, so far dah banyak kali, setiap kali event ataupun macam every New Year, sometimes dia akan ada hiasan, depends on perayaan. Okay, sometimes for New Year lah, for New Year, Chinese New Year semua, memang dia akan deco. So memang dekat sini attraction orang ramai. Bukan itu sahaja, sudut dinding di lorong ini turut dipenuhi dengan pelbagai lukisan mural.
Lebih menarik lagi, setiap lukisan ini disertakan dengan kod QR yang membantu pengunjung mengetahui kisah di sebalik lukisan itu. Dengan hanya mengimbas, pengunjung dapat memahami serba sedikit adat dan budaya tradisi kaum Cina. Sempena Tahun Baru Cina, Kuai Chai Hong membawa pelbagai kelainan dan keunikan tersendiri. Bertemakan puisi taman musim bunga, pameran kaligrafi tradisional Cina serta dekorasi yang menghiasi setiap sudut di kawasan kecil ini mampu menarik perhatian setiap mata yang memandang. Bagi Wendy Phua, lorong ini merupakan kawasan yang sesuai untuk dikunjungi bagi sesi bergambar sempena Tahun Baru Cina melalui dekorasinya. Untuk Chinese New Year, kita suka ambil gambar, ikut theme. Sebab itulah I pakai dengan cheongsam, dengan bunga-bunga, lantern semua. Selalunya Kuai Chai Hong dia ada theme dia yang special, macam Mooncake Festival ke, macam Christmas pun ada. So I suka pakai guna macam ni. I like the front parts. Yeah, front parts image with all the flowers and the lanterns, and the lighting is really good for photos. Yeah. Selain itu, konsep seni kaligrafi melalui pameran di sini adalah satu lagi usaha untuk memperkenalkan tradisi dan kebudayaan kaum Cina melalui kesenian dan bahasa. Kuai Chai Hong ini bukan sahaja mempunyai dekorasi yang menarik daripada segi mural dan pencahayaannya. Malah ada satu lagi benda yang saya nak bawakan kepada anda, iaitu tulisan kaligrafinya. Kalau kita dapat lihat dengan mata kasar, memangnya kita nampak bahasa Cina dekat sini. Tapi di sebalik tulisan ini ada sesuatu yang tersembunyi, iaitu jika anda dapat lihat di atas, tulisan di bahagian atas adalah man. Itu betul tulisan bahasa Cina yang bermaksud penuh. Tapi di bahagian bawah adalah day, blues, be gone, yes. So maksudnya kalau kita baca dengan penuh adalah Monday, blues, be gone, yes. Itulah yang salah satu keistimewaan yang Kuai Chai Hong bawakan kepada anda semua. Walaupun kos pengubahsuaiannya menelan belanja hampir 1.5 juta, namun tiada caj yang dikenakan kepada pengunjung untuk menikmati keindahan lorong bersejarah ini. Buat anda yang mencari destinasi untuk meluangkan masa di samping menikmati bikisan sejarah lama Kuala Lumpur, Kuai Chai Hong adalah lokasinya.
terbukti. Ku rasakan dia ada ciri-ciri yang ku cari selama ini, untuk bertahta di hati sanubari. Semakin jauh denganmu, semakin merasa rindu. Itulah dia, hipotesis tindak balas cinta. Yang pertama setia, yang kedua harus manja, yang ketiga sopan santunnya, keempat buatkan ku bahagia, yang kelima selalu dijaga, yang keenam jaga-jaga mata, menghormati ibu bapa. Itulah 7 perkara. Rumuskan segalanya, dia punya 7 perkara. Rumuskan segalanya, dia punya 7 perkara. Ada yang Aidilia Hilda. Seperti berjanji, tetapi Betul? tidak, ya? Betul, jodoh. Jodoh, ya. 7 perkara, ya? 7 perkara. Adakah itu 7 perkara dikatakan checklist untuk memenangi hati awak? Itu lagu ini ditulis oleh Acoy. Sebenarnya saya perlukan 1 je. Okey, ke sini sikit. Okey, sini baik. sikit. Okey, okey, awak perlukan 1 je? 1 je. Dalam 7 perkara tu, apa 1 yang paling wajib? Okey, yang paling wajib dia kena kelakar lah. Tapi tak adalah, kelakar tu tak ada dalam 7 ni. Maksudnya kalau macam tu kena buat lagu baru? Ya. Cakap Kita masukkan kelakar. Tambah 7 tambah 1. Ya, 7 tambah 1. Ya. Good idea. Baik, soalnya kalau tengok awak ni kan macam dengan konsep lagu comel-comel. Saya sejenis lagu yang orang suka gunakan di TikTok dan sebagainya. Dan video klip tadi tu, kalau tak salah saya, betul ke di Cameron Highland? Betul. Mungkin boleh ceritakan sikit pembikinan tu. Okey, muzik video 7 perkara ni sangatlah istimewa. Tempat, baju, talent pelakon semua Alia yang cari. Sendiri cari? Saya sendiri yang cari. Sendiri cari, ya? Ini dinamakan memang, maksudnya pelakon lelaki tu bawa cari sendiri ke? Ya, betul. Saya yang call dia. Ini Anik Suhai, saya Aidilia Hilda. Sudah tak awak jadi pelakon dalam muzik video saya? Betul. Saya sendiri call dia. Saya sendiri yang deal payment dia. Boy, itu dia girl power. Maksudnya, apa yang awak nak, itu awak dapat, ya? Yes, saya dapat apa yang saya nak. Alhamdulillah. Kita dapat kerjasama dengan banyak tempat dekat Cameron Highland. Tapi sayangnya, kat Cameron Highland ni, kalau hujan, kita nak pergi ke destinasi yang berikutnya memang mengambil masa lah. Ya, sebab dia macam jalan dia kan mengambil masa. Banyak tempat yang kita tak dapat nak shoot. Kita dapat shoot sebenarnya dalam 2-3 tempat je. Inilah hasilnya. Tapi saya rasa walaupun 3 tempat, tapi hasil dia dah cukup menarik dah tu. Alhamdulillah. Sebenarnya kita dapat lebih pada 5. Rasanya 6 ke 7 tempat. Sebenarnya? Sebenarnya. Dekat Cameron Highland. Okey. Kalau tengok konsep lagu ni kan macam yang pop-pop, yang agak cute-cute kan. Macam Alia sendiri ada tak macam terfikir macam rasa nak buat lagu yang, lepas ni lagu yang mungkin menangkap jiwa ke? Ballad ke, kan lagu sedih ke kan? Tahulah sekarang kan, perasaan orang ramai mudah tersentuh dan sebagainya. Betul. Sebenarnya saya rasa semua penyanyi macam tu, bila kita dah cuba genre ni, kita automatik akan cuba nak genre lain. Sebenarnya memang itulah perancangan Alia, tapi sekarang dalam fasa pemilihan lagu. Tapi itulah, lagu ballad ni memang susah sebenarnya nak cari, sebab macam yang korang dengar sendiri, suara Alia kan macam manja. Jadi tak, nak macam pilih kecil sesuai. lah. Macam suara Alia sangat kecil. Dan anak pemilihan lagu ballad tu sebenarnya kita nak kena pilih betul-betul lah. Sebab takut nanti lain pula bunyi dia. Tak nak terburu-buru lah. Kira nak dapatkan material atau kualiti yang terbaik lah. Ya, betul. Okey, kalau tengok video klip ni, awak kata awak yang pilih semua sendiri. Ya. Kalau lepas ni awak nak buat lagu yang ballad slow tu kan. Ballad slow yang dia masih tercari-cari tu kan. Ada tak macam mungkin ada penyanyi, mungkin satu hari nanti Alia rasa macam Alia teringin lah nak bekerjasama ataupun duet dengan dia tu kan. Ada tak? Lokal lah. Daya, berangan tu kan free. Kan? Saya sangatlah selalu berangan dapat berduet dengan Alif Sata. Okey, Alif Sata, kalau anda dengar dia nampak dia dah buat macam ni. Cuba buat mini love sikit.
Lepas tu Alia memang minat lah, memang nak bekerjasama lah. Yes, memang Alif Sata adalah selebriti yang saya sangat kagumi. Saya sangat idolakan dia lah. Gitu. That's why, tapi kata tadi kan berangan kan percuma. Betul. Benda tu sebenarnya tak impossible langsung. Betul. Kan? Kita kena sebab sebelum ni Daya, Alia berangan jadi penyanyi. Berdebum. Berdebum. Anda berada di Malaysia hari ini sekarang. Ya, betul. Kan? Siapa sangka sebab dulu saya pernah jumpa Daya untuk mempromosikan event saya. Saya dulu pelajar aswara, pengurusan seni. Saya datang ke Borak Kopitiam bersama Daya untuk promote event saya. Saya sebagai produksi manager tentu. Dan tengok orang nyanyi kan, time tu penyanyi siapa tak, dah lupa. Tapi bila tengok penyanyi-penyanyi setiap kali kita promote, itu macam one day. Satu hari nanti. Okey, jadi kat sini sebenarnya Alia dah kongsikan kepada kami semua bahawa cita-cita atau angan-angan tu dia bukan percuma begitu saja. Betul. Tapi dia boleh jadi kenyataan sebenarnya. Kan? Sekarang ni saya tengah berangan jadi pengacara. Habis semua benda di berangan. Habislah kita. Habislah. Tapi kalau ada rezeki takkan ke mana? Betul. Okey, Alia, saya ada soalan lagi untuk anda. Okey, orang kenali awak mungkin sebagai penyanyi yang cute, yang suara pun kecil-kecil, comel kan. Mungkin ada awak juga pelakon, betul? Ya, betul. Okey. Mungkin ada talent-talent lain yang hidden yang mungkin anda nak kongsi dengan penonton. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Daya. Saya boleh bercakap tentang filem terbaru saya. Okey, alhamdulillah saya dapat berangan, saya dapat juga berangan itu menjadi kenyataan juga, itu jadi pelakon. Alhamdulillah. Filem saya dah keluar dekat panggung wayang iaitu Hantu Tenggek. Dan tahun ini pada Hari Raya Sumpahan Malam Raya. So, korang kena nantikan. Dan bakat yang terpencil tu mungkin Alia jadi abang kamera. Abang. Saya jadi bang. Abang punya job pun dia nak challenge juga macam ni. Okey. Alia, terima kasih kerana sudi bersama kami dan kongsikan lagu 7 Perkara. Terima kasih. InsyaAllah all the best to you. Thank you so much. Yes, dan sekarang kita nak berehat sebentar. Kejap lagi katanya nak jalan-jalan lagi kat Chinatown. Katanya nak makan. Sedapnya, bestnya. Kita berehat sebentar dalam Malaysia hari ini. Ceria bersama kami di Malaysia hari ini. Baik. Tadi kita dah dengar ada Alia menyanyi dan rakan setugas saya kali ini sudah bergabung katanya. Haziq dengan Rina berada di Chinatown dan katanya mereka akan makan sesuatu yang saya tak pernah makan. Saya nak tanya penonton kat rumah, pernah makan tak mi tarik? Saya tak pernah makan lagi ni. Tapi saya kat studio, saya tak dapat rasa. Saya harap mereka akan bungkus untuk saya lah. Dan bercerita tentang persediaan untuk menyambut Tahun Baru Cina kan. Saya pasti juga anda sendiri ada perancangan dengan keluarga. Nak pergi mana, mungkin juga nak melawat rumah kawan-kawan kan yang menyambut Raya Cina. Bagaimana? Macam saya sendiri, jiran-jiran saya, kita, satu perkara yang nak kongsi dengan anda, kita kena santuni jiran-jiran kita. Tidak kira mereka berbangsa India atau Cina dan sebagainya. Sebab kalau Raya Cina, jiran saya ni, dia orang Ipoh. Jadi memang selalulah kongsi dengan saya, limau Bali tu kan, memang sedap. Jadi kepada anda, ingat sediakan hadiah, kita bagi dekat jiran-jiran kita. Okey, sebenarnya, Daya di sini, bukan hari Sabtu saja. Ini nak beritahu juga ni. Esok Daya juga akan bersama dengan anda. Dan topik Daya esok sebenarnya menarik tau. Iaitu pasal aktiviti rekreasi air. Itu cerita esok. Daya dekat studio ke ataupun Daya keluar esok? Itu maksudnya anda kena bersama dengan kami. Okey. Rina, Haziq, sabar-sabar. Mi tarik dah sedia belum? Apa cerita dekat sana tu? Amboi. Silakan. Haziq. Tadi kata kita takkan jumpa. Betul ke ni? Betul, jangan risau. Sebenarnya memang pun. Sebenarnya kami memang janji nak jumpa dekat sini. Kenapa? Sebab kita nak try mi tarik. Ini yang istimewanya kalau anda sampai di Jalan Petaling, kalau tak singgah di mi tarik, tak lengkaplah perjalanan anda. Tapi tahu tak macam mana proses penyediaan mi tarik itu? Apa yang menarik mi tarik ni? Jom kita masuk. Kalau kita tengok masuk-masuk bau dia. Ya Allah, sedapnya. Apa ni dah nampak dah demo tengah buat dumplings. Tengok dumpling yang dah siap, rebus. Ni. Penyediaan dia. Antara dumpling-dumpling yang ada ni lah. Tengok ni. Ini dimsum.
So itu tengah buat dumplings tu. Tapi Pakaran yang tersendirilah. Sebenarnya mereka ini khas didatangkan dari negara China. Ini boleh kita katakan kawasan untuk buat mi tarik. Orangnya tak ada lagi, tengah sibuk agaknya. Ini menu-menunya. Wah. Alamak. Baik awak habis ke ni? untuk saya, untuk pelanggan-pelanggan yang ada dekat dalam ni, tengoklah ramai macam mana untuk sarapan tau. Dan pastinya kalau kita dah sampai sini, kita tak jumpa kepada pemiliknya, tak seronok juga. Sempurna lah. Ceritalah apa yang menarik mi tarik yang ada di kedai ni. Nama kedai ni Lanjo Lami. Okay, so Rina akan interview Mr. Jason. Mr. Jason pagi ni, wah, nampak tak hidangan yang ada? Ini yang menariknya, yang kalau kita lihat antara menu-menu utama. Boleh duduk Mr. Jason? Sila. Wah, saya macam dah tak sabar nak makan. Tapi sebelum makan kena tahu dulu tentang sejarah mi tarik ni. Boleh tak cerita sikit, kalau kedai ni nama asalnya Lanjo Lami. Okey, berapa lama sebenarnya kedai ni berada di sini? Tahun ni tahun ke-10. Ya. Wah, kira 1 dekad lah sudah kedai ni. Okey, yang ada kat depan ni, mungkin Cik Jason boleh perkenalkanlah kepada penonton Malaysia hari ni. Kalau tengok ni memang semua orang pun teruja nak datang makan. Jadi boleh tak kita kenal satu-satu? Ni agak, ini macam mi-nya tebal sikit Ya, mi tebal ni, dia memang dengan, dia ni daging. Okey, dia punya sup, okey. Ni sup yang saya nak kena special introduce lah, sebab yang ni kita masak dengan sekurang-kurang 6 jam. Ya. Okey. Yang ni awak boleh try. Best tak best? Saya tak boleh cakap. Nak kena dengar semua pelanggan-pelanggan dekat sini. Baik, kita dah tengok dah yang ni. Yang pertama ni, yang kuahnya katanya dibuat supnya dalam tempoh 6 jam. Ini mi-nya juga berbeza kan? Daging. Dia dah daging tapi dia ada dengan isi dia. I mean, dia punya perut semua. Tapi dia punya beza tu dia mi. Sebahagian orang memang suka yang harus yang tebal. Yang dengan makanan tu dia rasa tu memang lain. Awak boleh makan dengan cili ni lagi best. Ini cili oil katanya kan? Memang sangat popular. Kalau makan mi tarik tak ada cili oil memang tak lengkap lah. Memang tak lengkap. Bagi kita Malaysia sini memang nak kena pedas. Awak boleh cuba ni. Dia bukan saja pedas tapi dia memang wangi. Selain daripada mi tarik ni, kita ada ini dumpling lah kan? Makan juga dengan cili oil. Wah, tak sabar rasanya. Kejap. Tadi saya rasa saya dengan Haziq kan? Tiba-tiba dia hilang Hei, mana dia Haziq? Sini. Order. Sini. Kita baru lepas ambil order daripada pelanggan yang datang daripada sebenarnya asal Besut. Tapi datang sini, bekerja di Kuala Lumpur, dekat area-area sini juga. Tapi ni first time sebenarnya datang try mi tarik dekat sini. Yes, first time datang sini. Sebab viral tengok dekat TikTok. So macam I terliur tengok, so I datang sini hari ni. Ini nama dia Sarima. Ini nama dia Sela kan. Okey Sela, kenapa pilih nak makan mi tarik ni time breakfast ni pukul 10, 20, 21 ni? Sebab selalunya dengar kat sini kan ramai orang. So hari ni kita datang awal lah sikit nak makan kat sini. Ke sebenarnya memang korang dah dapat? Tak ada, sebenarnya kat sini diorang cakap jangan datang waktu weekend sebab memang ramai sangat. So kita orang pilih untuk datang awal sebab memang takut kena beratur, panas kat luar. So kita orang pilih decide untuk datang awal lah. Yes, okey, nampak tak? Bila kedai dah memang popular, dah viral kan, memang kena datang awal, memang kena beratur untuk masuk. Tapi untunglah kita tadi sebab kita datang tak ada orang lagi, so kita boleh try semua menu-menu yang ada. So apa yang awak order hari ni? I order beef ramen dengan beef dumpling. Awak? Si noodle. Si noodle. Kenapa? Okey, so itu antara apa yang Sarima dengan Zela makan. So kita nak pergi sana pula untuk kita try. Kita sendiri cuba makanan-makanan yang ada dekat sini. Ya Allah, inilah yang kita order tadi, Kak Rina. Banyak orang order tapi ni sampai dulu, sekejap lagi akan ada makanan yang lain. Alamak, lupa pula pakai mic. Okey. Jason. Wah, saya tak reti guna chopstick ni. Okey, macam mana cara dia? Betul ke? Kena ajar. Sorry Ajar cara guna chopstick. Okey. Masa tu memang nak kena kontrol dari sini. Yang ni untuk tahan saja. Yes. Macam ni kepit.
Oh. Boleh cuba. Okey, saya cuba daging lah. Kuah dia yang mana ni? Ni, dumpling. Ni daging Gorengnya Chili oil yang dia pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Cili ni saya letak banyak pula tu. Sangat-sangat sedap. Patutlah orang batu makan kat sini. Sebab memang sangat-sangat sedap. Terbaik. Dengan walaupun dia tebal, tapi sebenarnya ini mi yang jenis tebal lah, macam kuih tiaw lah. Tapi memang sangat sedap. Saya dah campur dengan chili oil ni tadi. Rasanya memang cukup serasi. Ni ke yang ni? Ini apa pula ni? Yang ni mi tebal. Okay, yang saya boleh mention ni, tepung tu kita guna yang premium ya. Tak campur, yang ni memang ori premium ya. Yang terbaik tepung dalam Malaysia, memang sini. Yang tarik mi pun memang daripada negara China. Ya, staff yang mi tarik tu memang skill dari China lah. Tapi semua tu memang yang Muslim. Yang tu saya memang for sure. Kita kena taruh chili oil ni untuk kita gabungkan dia dengan sup, mi dan juga dagingnya. Okey, jom kita try dengan daging dululah. Oh, ni perut Ya, perut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Ini memang tak boleh berhenti ni. Macam mana nak cakap ni? Cik Jason ni sarapan ke belum? Belum. Saya sarapan dekat belakang. Tak sempat. Makan sekali. Sekali ni. Okey. Kan ada kat sana? Ada. Oh. Ini macam tomato ada ni? Ini mi tomato. Jadi tak pedas lah? Tak pedas sebab pagi kan sarapan memang makan vegetarian sikit. Yang ni saya paling best. I mean saya paling suka lah. Saya seorang. Awak suka kedai ni lah. Mestilah. Bergurau pula. Okey, jadi kalau anda ingin mencuba mi tarik, dumplings, apa-apa jenis makanan yang ada di sini, anda boleh datang ke Petaling Street. Kat Jalan Petaling ni, betul-betul sebenarnya dekat pintu belakang Pintu belakang Petaling Street tu. Memang kat belakang. Yang berhadapan dengan hotel sini depan. Memang street untuk makanan saja. Awak search. Memang dekat sini. Atau awak search mi tarik Petaling Street. Yang Google Map akan bawa datang sini. Tarik Petaling Street. Yes. Boleh terus layari Waze untuk anda tahu lokasi sebenar kedai ni. Memang daripada pagi tadi tak putus-putus pelanggannya untuk nikmati macam-macam jenis mi tarik. Cik Jason, terima kasih bersama kami hari ini. Lepas tu dapat pula kita rasa menu-menu yang sedap. Saya minta Mr. Jason suap saya makan. Okey, so ini buktinya bagaimana penuhnya walaupun untuk sarapan di restoran mi tarik Petaling Street ni. Jadi itulah dia apa yang menarik di Petaling Street yang anda boleh buat di Chinatown ni. Kesian kawan kita seorang tu, sorang-sorang kat studio. Sorang-sorang. Mi tarik untuk awak Jangan terliur dulu. Okey Daya, kembali bersama awak di studio. Okey, jom kita sama makan. Kesian juga. Tapi orang kata kalau betul kawan tu kita tapau kan lah. Bukan saya untuk abang-abang kamera semua, kita orang memang terliur dekat sini. Tapi betul lah memang nampak menarik. Kalau saya tengok sup tu tadi, saya tambah lagi chili oil tu, tambah pula. Saya suka pedas-pedas. Tapi saya tertarik. Saya teringin sangat nak tengok apa tadi tu. Mi tomato tu. Sebab tak pernah tengok lagi yang tu. Kalau macam mi tarik yang bersup tu, pernah tengok sebelum ni. Nampak tak? Tak apalah. Saya tunggulah mereka balik tapakan untuk saya. Okey, baik. Daya nak wara-warakan sesuatu kepada anda semua sebenarnya. Iaitu Embas Magazine. Iaitu khas buat anda penonton setia drama Kerana Cinta Itu Ada. Jadi majalah digital Embas kini menampilkan Nabila Razali sebagai penghias kulit muka hadapan untuk edisi terbaharu. Jadi dalam edisi kali ini, Nabila juga sempat berkongsi tentang drama lakonannya yang sedang ditayangkan di slot Akasia TV3 setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, jam 7 malam ya. Jadi layari hdpextra.com.my/Embas Magazine untuk baca temu bual dan boleh lihatlah gambar-gambar eksklusif. Okey, baik. Soalnya kalau sama-sama kita saksikan
saya tidak pernah berada di studio keseorangan begini. Tetapi sebab kita nak kongsi dengan anda apa yang menarik di Chinatown supaya anda boleh juga rancang perjalanan kalau nak makan mi tarik, kalau nak membeli belah di sana. Dan seperti biasa, kalau bersama dengan saya tentunya pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi esok saya akan bersama dengan anda dan juga rakan setugas saya. Dan esok seperti yang saya kongsi tadi, kita ada aktiviti rekreasi air di Putrajaya. Ini pun menarik juga ni. Katanya di Putrajaya ada banyak aktiviti. Okey, jadi hari ini kepada anda semua, selamat hujung minggu. Dan juga jangan lupa jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum. Bye.